Hari ni pun masih lagi sama, nak bagi tips juga, nak bagi tips, nak bagi tips, nak bagi tips. Kenapa? Assalamualaikum. Hari ni live lagi petang ni dengan Kak Ija. Apa khabar semua? Live lagi. Petang ni nak live lagi pasal pagi tadi punya live terkendala. Jadi siapa-siapa yang free, yang boleh ada masa nak tengok live, minta tolong hi, minta tolong share live Kak Ija ni supaya kita boleh bagi manfaat juga pada orang yang lain. Macam biasa Kak Ija hari ni nak bagi dalam Kak Ija punya 1001 tips berpantang. Hari ni pun masih lagi sama, nak bagi tips juga, nak bagi tips, nak bagi tips, nak bagi tips. Kenapa banyak sangat tips? Sebabnya nak bagi korang lebih pemahaman, nak bagi lebih pemahaman, nak kongsi ilmu, nak menyebarkan kan, supaya adik-adik zaman sekarang ni lebih faham, lebih lebih percaya, lebih yakin macam mana prosesnya. Sebab sekarang ni budak-budak dia lebih banyak curiosity, banyak input, jadi kita banyak curiosity. Okey, hari ni siapa dengan Kak Ija minta like sikit, minta hi sikit, minta love sikit, minta love, macam mana love orang zaman sekarang buat? Minta love sikit supaya Kak Ija nampak korang. Kak Ija boleh nak baca komen dekat sini, dia tak berapa, dia tak appear Kak Ija punya Kak Ija nampak love dengan like tu. Alhamdulillah ada orang dengan Kak Ija. Okey, minta share. Sebab hari ni kita pun sama juga nak kongsi tips, okey. Tips ni kenapa penting sebenarnya untuk bagi korang tahu macam mana nak buat sebenarnya kan. Macam mana nak buat, apa nak buat, betul ke tak betul cara kita buat kan. Setiap orang mungkin cara dia orang berbeza. Contohnya Kak Ija dekat sini, Kak Ija ni orang Pahang, contohnya kita berpantang style orang nenek Kak Ija orang Perak, berpantang style orang Perak. Mungkin korang daripada negeri lain berpantang style lain kan. Jadi boleh combine kan, tak ada masalah, boleh satukan kalau boleh. Macam mak Kak Ija cakap tadi, pagi tadi ada mak Kak Ija tak sempat pula nak interview lama, tapi tak apa, mungkin esok kita boleh buat segmen dengan mak. Sekarang ni dia tengah rehat kat bawah, dia penat sikit. Hari ni kita pergi konvo anak Kak Ija yang nombor 2 tu, Alhamdulillah baru lepas settle, baru sampai rumah. So kita nak sambung tips sebab rasa macam bagi tips tak habis. Tadi pakai tips Kak Ija pasal berstokin ya, amalan yang rasanya mudah tapi diambil remeh oleh adik-adik. Banyak sebenarnya amalan yang mudah yang diambil remeh. Kenapa tak buat sebenarnya? Amalan ni sangat mudah dan tak mengganggu pun. Tak mengganggu pun sebenarnya, tak mengganggu, tak mendatangkan kos yang banyak, tak menyusahkan pun, tak banyak taklah, tapi tetap juga kita tak buat. Kenapa tu? Okey. Pertamanya Kak Ija rasa sebab korang tak tahu apa relevannya kita memakai stokin. Macam Mak Kak Ija cakap tadi, kita tak nak sejuk tu, sejuk kaki tu naik ke perut dan naik ke kepala, takut angin meroyan cepat naik. Orang tua-tua cakap dalam pantang tu seeloknya kita keep heat. Keep heat ni adalah satu benda yang sangat penting dalam proses pemulihan badan wanita selepas berpantang. Sebab tu orang putih buat sauna room. Sebab tu orang putih pun ada buat sauna room Sebab jangan kata orang putih tak ada bertangas. Orang putih pun ada bertangas, orang putih pun ada sauna. Jadi sebenarnya benda ni adalah satu amalan yang dah lama orang buat Dah lama orang buat untuk memberi rawatan haba pada tubuh badan. Sebab tu kalau orang nak kuruskan badan, dia orang pergi Slim World ke pergi mana-mana, dia orang wrap Dia orang bagi haba. Sebab ini adalah rawatan untuk luaran. Jangan kata tak membantu, sebab ramai yang pergi Slim World ni dia orang kurus je. Kenapa tu? Sebab apa? Sebab pakai teknologi haba dia orang, infrared dia orang yang boleh menguruskan badan. Ini adalah sama
method of thinking dia dengan cara yang lama. Cara yang lama macam mana orang dulu-dulu buat. Kita pakai bengkung dan kita berdiam. Contohnya itu sama sebenarnya, cuma dia orang improvise, dia orang modernizekan, dia orang masukkan ciri-ciri moden, buat sauna room, buat infrared punya bed supaya korang boleh baring, ada infrared punya mesin supaya boleh tembak ke kawasan-kawasan yang tertentu yang ingin difokuskan untuk dikuruskan. Itu sebenarnya kalau nak ikutkan, itu adalah satu cara yang dah lama orang buat tapi dimodernizekan. Okey, jangan kata tak relevan. Kalau tak relevan, kenapa dia ada result? Okey, jangan kata tak, nak kata tak logik. Kalau tak logik, kenapa dia orang kaji dan lahirkan sesuatu teknologi yang baru macam tu. Kenapa kita pakai stocking, Kak Ija? Kenapa nak kena pakai stocking? Kenapa nak kena pakai stocking? Leceh zaman sekarang ni, haba dia panas. Okey, kenapa sebenarnya nak kena pakai stocking? Pertama sekali adalah untuk melindungi kaki. Okey, untuk melindungi kaki. Orang dulu-dulu kita kalau daripada segi perbidanan, daripada segi perubatan tradisional, daripada segi urutan tradisional, kan kita percaya yang dekat ibu jari kaki wanita itu ada banyak urat yang perlu dilindungi. Okey, kat hujung-hujung jari ni ada banyak urat-urat yang perlu dilindungi supaya tidak tersadung. Okey, bila kita pakai stocking, kita akan ada lebih rasa awareness. Okey, kita tahu kita akan lebih berhati-hati. Ada trigger, ada benda-benda yang trigger mengatakan kita perlu berhati-hati. Kita pakai stocking menandakan kita jalan dalam rumah dalam pakai stocking. Bila kita berjalan tu kita nampak kita pakai stocking, mengingatkan kita yang kita kena jalan dengan hati-hati. Step kita kena dengan hati-hati. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa kena pakai stocking, supaya mengingatkan kita yang langkah kita itu perlu berhati-hati. Pertamanya. Keduanya adalah untuk mengelakkan kesejukan, kerana tapak kaki kita lepas bersalin, kalau korang kata korang tak sejuk tu, saya tak tahulah, mungkin korang ada rasa yang lain, tapi selalunya orang lepas bersalin kaki dia akan sejuk. Jadi kita nak kekalkan heat, nak kekalkan kepanasan supaya heat yang sama, suhu dalam badan kita ini stabil. Orang ini, Kak Ija bukan cakap daripada segi perubatan moden, Kak Ija cakap daripada segi perubatan tradisionalnya ya. Okay. Jadi kita nak stabilkan suhu badan kita, kita nak bagi keselesaan, kita nak bagi peringatan pada diri kita bahawa setiap langkah kita itu perlu langkah dengan berhati-hati. Jadi kenapa susah sangat nak ikut? Sebab benda ni bukannya susah sangat. Lepas mandi pakai stocking, kalau boleh sapu param, sapu param dekat kaki pakai stocking untuk kekalkan heat. Sambil tu boleh lembutkan urat-urat, dan kalau ada urat-urat yang pintalan-pintalan tu kita nak bagi dia cantik balik. Jadi kenalah pakai stocking. Jangan lupa kenapa tak boleh kena pakai stocking. Macam Kak Ian cakap, kita nak kekalkan heat. Kita nak berjalan dengan hati-hati. Sangat penting berjalan dengan hati-hati ni. Ya, pindah handphone nak tengok, takut ada komen. Assalamualaikum sis, saya tak sabar nak duduk dalam patang. Sekarang dah 32 weeks. Siti Habibnah. Assalamualaikum Siti, apa khabar? Terima kasih sebab komen. Boleh masuk grup sebenarnya. Nanti Kak Ija akan pinkan dekat Facebook page Kak Ija. Tingkat atas, pin dekat atas tu 44 days challenge. Kak Ija nak siapa yang ada set basic A dengan set basic H yang dah ada tungku dan bengkung, boleh masuk dalam itu untuk kita sama-sama belajar macam mana nak berpantang dengan betul, dan boleh share. Dia ada circle dekat situ ya, orang-orang dalam situ banyak dapat result. Okay, kita nak tengok result supaya korang dapat berpantang dengan betul dan duduk dalam circle yang baik. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Okay, jangan lupa ini Kak Ija sebenarnya Kak Ija nak ingatkan dalam
topik Kak Ija ni adalah kenapa kena berstokin. Nak ingatkan balik, nak ingatkan sebab benda ni benda remeh-temeh. Dah 2 minggu lepas pantang rasa badan dah sihat sikit. Kita lupa dah, kita dah tak pakai dah stokin kita. Dah lepas ke laut dah stokin. Kenapa? Sebab kita rasa dah sihat. Kita tak tahu kalau kita berjalan kita tersadung ke benda itu sangatlah boleh membahayakan. Macam Mak Kak Ija cakap tadi, orang tumpah darah, kita tak tahu macam mana keadaan orang tumpah darah. Sekarang kalau tumpah darah boleh pergi hospital, tak apa. Kan? Mungkin masih boleh menyelamatkan nyawa. Tapi kalau dulu tumpah darah, nak rawat dia kalau tak betul, boleh mengakibatkan kematian, ya. Boleh mengakibatkan kematian kalau tumpah darah. Jadi, jagalah kaki tu dengan baik. Lagi satu, kenapa Kak Ija cakap kena pakai stokin ni? Macam Kak Ija cakap, untuk kita berhati-hati. Bila kita berjalan tu, kita baru kali, sekejap nak baca komen lagi. Baru kali kedua nak berpantang setelah 8 tahun menunggu. Alhamdulillah Siti, Alhamdulillah tahniah, dah 8 tahun tunggu nak beranak, ya. Alhamdulillah, berpantanglah dengan elok. InsyaAllah kalau nak tambah anak nanti cepat boleh tambah anak. Gemersik kalbu, apa khabar? Zarina No, Waalaikumsalam. Hari keberapa elok kita mengurut? Okey, hari keberapa elok kita mengurut, ya. Kak Ija skip sekejap pasal berstokin tadi, tapi jangan lupa berstokin, ya. Bagi adik-adik, sila pastikan korang berstokin. Okey, hari keberapa kita eloknya berurut? Okey, berurut ni adalah bergantung kepada tukang urut sebenarnya, ya. Tukang urut, tengok atas tukang urut. Sebab bidan ni dia lain-lain pembelajaran dia. Ada yang bidan, dia kata macam Kak Ija dulu, Kak Ija lepas sahaja, Kak Ija cerita pasal Kak Ija, ya. Macam mana nenek Kak Ija urutkan Kak Ija. Lepas sahaja bersalin, Kak Ija balik dia daripada hospital, nenek akan betulkan perut, ya. Dia akan betulkan kita punya kedudukan rahim. Memang dia tak urut kuat, dia urut lembut sahaja untuk betulkan kedudukan rahim. Macam tu juga yang Kak Ija belajar. Ada orang belajar cara yang lain, jadi dia atas tukang urut. Kita akan betulkan kedudukan rahim supaya memberi keselesaan kepada ibu dan memudahkan pengaliran darah. Dan kalau ada orang pandai macam bidan yang bagus, dia akan juga cuba urut bahagian dada supaya penghasilan susu itu mula. Okay, sebab selalunya hari pertama, kedua, ketiga ni susu kurang, ya. Susu baby memang, susu ibu ada yang kurang. Jadi dia orang akan urutkan urat susu, kan. Dia urut sangat lembut sebab kita masih lagi dalam keadaan penat dan badan masih lagi stres. Jadi tak boleh kuat-kuat. Hari pertama, kedua, ketiga kalau nak berurut adalah urutan yang lembut, ya. Tak boleh sengkak lagi, tak boleh tak boleh kuat-kuat lagi masa ni, okey. Sis, boleh explain pasal mati putih tak? Boleh Kak Ija, boleh sangat explain pasal mati putih. Apa kata besok pagi kita explain pasal mati putih, Siti Nur Nadira? Sebab mati putih ni adalah satu isu yang panjang. Panjang sebenarnya hal mati putih ni. Nanti Kak Ija explainkan besok pagi. Kak Ija tulis kat sini, esok explain mati putih, ya. Actually sebenarnya Kak Ija dah pernah explain pasal mati putih ni. Kak Ija yang pernah explain pasal mati putih ni. Sebabnya ramai yang adik-adik muda yang tak sedar dia mati putih, tapi dia bagi tahu kat Kak Ija simptom-simptom orang yang mati putih. Kak Ija pun terkejut, ramainya mati putih. Jadi masa tu Kak Ija memang ada explain pasal mati putih. Tapi tak apa, Kak Ija boleh explainkan lagi. Okey, Kak Ija boleh explainkan lagi. Okey, tadi cerita pasal mengurut, ya. Cerita pasal mengurut semula. Jadi bila kita nak mengurut ni, macam Kak Ija cakap atas bidan. Hari pertama kita boleh urut untuk betulkan kedudukan, boleh betulkan bagi keselesaan supaya tak rasa tersekat, bagi kelonggaran. Sebab rahim bila kita lepas beranak dia besar sikit tau, dia besar macam ni. Dia macam ni besar sikit. Jadi kita nak bagi dia duduk, dia lembik lagi macam beg. Kalau kita rasa dia sangat lembut je, dia macam uri kita jugalah keadaannya macam tu. Jadi kita tugas kita nak bagi dia kecut, nak masukkan, kan. Jadi kita taruh dia pada kedudukan yang cantik supaya batu buayan tu senang kecut dan masuk dalam tempat dia. Dia ada tempat dia macam ni. Okey, kita nak masuk. Okey, ini daripada segi rawatan, ni daripada segi cerita urutan, ya. Anak daripada bawah ni dia kembang, ni tempat dia kembang kat luar.
Dia terpelesuk lah mungkin kat bawah macam ni. Ni batu meroyan kita, tempat masuk dia. Jadi kita nak bagi dia kecut, dia naik dan masuk dalam ni. Bila dia masuk betul dalam sangkar, sangkar ni perlu kuat juga. Ni yang Kak Ija kata lantai pelvis kena kuat ya, sebab ini yang akan pegang. Kalau sangkar ni tak kuat, dia akan zip, 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 selalu jatuh. Jadi kena buat dua-dua. Kecutkan dengan wangi, maknanya dah sihat, biar dia masuk betul. Dan pemegang dia ni juga kuat. Okey, jadi dia akan duduk dalam keadaan yang bagus. Itu daripada segi urutan. Kalau orang yang mengurut, dia tahu ya. Orang yang mengurut dia tahu dan dia akan advise. Minta advice betul-betul bila boleh berurut. Sebab setiap orang, macam sekarang ni ada banyak yang buat spa urutan kan. Cara urutan ni berbeza dengan cara urutan kita yang orang kampung ni. Kita Kak Ija ni belajar style orang kampung. Yang urutan spa ni lain. Jadi kita kena tahu dia orang punya cara urut tu bila kan. Macam yang Kak Ija advice ni daripada segi apa, orang kampung punya style. Kak Ija tak okey ya. Okey. Mati putih tu apa Kak? Saya pun nak tahu juga Kak Ija cara nak atasi rawatan dan sesuai. Betul ke sebelum kita berstoking kita kena sapu minyak terlebih dahulu? Ya, sapu minyak ataupun pakailah param. Pakai param dan sapu minyak. Nanti korang punya betis tu cantik. Tak adalah muda lagi betis berugat-ugat macam orang angkat batu. Tak nak. Kita nak cantik. Bunting pagi di memanglah orang tak nampak betis kita. Suami kita nampak. Tak nak lah. Masa anak dara bukan main bunting padi betis bini aku ni. Sekarang ni aku tengok dah macam ada tumbuh akar kat dekat betis bini aku ni. Tak nak. Jadi kita pakai param ni nak bagi elak akar-akar ugat dia macam akar-akar tu kat betis kita. Tak nak. Jadi kita nak pakai param. Okey, lepas tu pakailah stokin. Okey. Okey Nur Nadira, Kak Ija akan advise pasal mati putih dan cara rawatan. Sebenarnya memang ada cara rawatan dan sangat perlu untuk korang rawat kalau korang ada mati putih. Mati putih ni apa? Mati putih ni bila orang perempuan ni, jangan kata orang lelaki je mati pucuk ya. Orang perempuan pun ada mati pucuk. Mati pucuk orang perempuan ni lah mati putih. Kita tak ada nafsu. Kita tak ada keinginan, kita cool, kita tak seronok nak melayan suami kita. Itu mati putih. Kita dah mula rasa gap, kita dah mula rasa tak penting. Sebenarnya itu adalah simptom-simptom orang mati putih. Okey? First time dengar. Memang ada mati putih ni. Hari tu lagi Kak Ija dah ceritakan, dah lama dah, 2 tahun lepas, sebab Kak Ija banyak dapat input daripada adik-adik yang 2 tahun tak bersama dengan suami. Macam 2 tahun tak bersama dengan suami? Ini dah lain dah ni. 6 bulan saya tak bersama dengan suami. Ui, lama betul tak bersama dengan suami. Saya tak ada perasaan nak bersama dengan suami. Ini semua adalah simptom-simptom mati putih. Dan mungkin kita tak ada perasaan, macam mana pula dengan suami kita? Kan? Inilah mati putih sebenarnya. Kalau kita cakap kan, orang kata Kak Ija ni asyik cerita pasal nak bersama je. Tapi bukan sebenarnya. Kita nak cerita pasal kesihatan dalaman, hubungan kekeluargaan, anak-anak. Macam mana anak-anak kalau kita bercerai-berai. Orang kata semua cerai je pasal ni, semua cerai je pasal ni. Bukan. Ini adalah antara salah satu penyebabnya. Bukan semua. Ada orang suami dia kaki pukul bercerai. Ada orang suami dia mata keranjang bercerai. Ada orang suami dia tak bagi nafkah bercerai. Banyak lagi sebab bercerai sebenarnya. Tapi ini adalah salah satu sebabnya. Jadi kita tak naklah contribute diri kita jadi sebab kan. Kita tak nak. Kita sayang anak-anak kita. Kita nak bagi anak-anak kita family yang baik, family yang bagus, aman, sentosa, harmoni. Suami pandang kita sayang. Tak payahlah nak buat nasi kangkang pula kan. Susah. Okey? Macam tu. Kita nak jaga sebenarnya. Nak jaga supaya anak-anak terjaga. Kan? Ada apa-apa lagi soalan? Tapi jangan macam Kak Ija cakap tadi pasal berbalik pada topik asal lagi. Berstoking. Jangan lupa berstoking. Jaga hit badan. Benda ni memanglah sangat simple dan sangat mudah sangat orang lupa. Orang tinggal. Sangat mudah orang tinggal. Kak Ija tengok. Pergi keluar tak payah pakai stoking. Macam sangat comfort. Sangat yakin yang korang takkan ada tersadung, korang takkan ada
juga, takkan ada masalah di kemudian hari, takkan ada kaki yang berurat-urat. Korang yakin yang macam korang memang akan sihat dan selamat saja. Sebenarnya tidak. Jalan dengan elok. Stalking ni adalah satu peringatan pada kita pasal pergerakan kita. Adalah satu cara untuk kita hit badan kita. Ada sangat penting sebenarnya. Jaga. Benda yang mudah buat je. Tak mendatangkan mudarat, tak menyusahkan, tak menelan belanja yang banyak. Dan Kak Ija rasa benda je tak ambil masa yang banyak pun untuk korang buat. Sangat senang, selesa dan tak bertentangan dengan syariat pun. Tak bertentangan pun dengan syariat. Sedangkan dalam Isra pun cakap kena tutup sampai kat orang suruh pakai stokin. Jadi pakailah stokin. Tak ada masalah. Buat. Kenapa benda yang senang tak boleh buat? Jadi kalau benda senang tak boleh buat, macam mana benda yang susah? Macam Mak Kak Ija cakap dulu, macam Mak Kak Ija cakap pagi tadi, dia apa? Dia berdiam kan? Dia berdiam. Duduk atas paha. Bawah paha ada akar, ada bakar arang. Tidur atas tikar sahaja. Itu orang dulu punya cara. Punya dia orang nak keep hit. Nak 44 hari, lepas 44 hari tu sihat. Macam tu. Itu style nenek Kak Ija lah, sebab mak dia bidan. Nenek Kak Ija dulu bidan, jadi mungkinlah dia dapat penjagaan yang special kan, style zaman dulu. Okay. Jadi macam tu, kita kena benda yang mudah, yang tak mendatangkan mudarat, yang tak contradict dengan apa-apa ideologi. Kak Ija tak rasa korang patut tinggalkan. Okay. Memang Kak Ija sarankan korang berstoking. Sebab apa? Sebab nak keep hit macam Kak Ija cakap tadi. Nak remind korang yang korang perlukan soft movement, pergerakan yang lembut, pergerakan yang hati-hati, dan juga ianya sangat bagus untuk pemulihan korang juga. Jangan lupa berstoking. Macam tu. Okay. Tapi zaman sekarang ni orang malas pakai stokin kan. Lepas tu pakai stokin pendek je. Ya betul. Itu yang Kak Ija heran tu. Kenapa benda yang senang pun korang tak boleh buat. Lepas tu bila bertombong ke, bila bermasalah, korang macam tak ada perasaan tau. Tak ada perasaan. Bila dah mati putih, dah apa masalah besar-besar, bentan sampai bertahun, korang tak rasa benda tu salah korang. Bila apa-apa jadi, kan kesalah kita, kesian anak-anak kita. Kita ni yang tak jaga, lepas tu kita nak salahkan orang lain. Suami I suka perempuan lain. Padahal kita yang tak jaga diri kita. Kan? Kita asyik sakit. Dia pun stres nak layan orang sakit je kan. Macam tu. Okey, macam mana lagi? Apa lagi soalan? Cara nak atasi rawatan. Nanti besok kita cerita pasal mati putih. Ramai orang nak tahu mati putih ni. Kan? Baru kali kedua. Okey. Nampaknya tu je soalan yang tanya. Dan besok kita akan cerita pasal mati putih. Mati putih ni sebenarnya adalah satu isu yang panjang lebar juga nak kena bebel. Memanglah benda yang sama nak kena repeat. Tapi apa pun keadaannya, Kak Ija tetap juga nak repeat sebab Kak Ija nak korang tak menghadapi masalah yang macam ni berpanjangan. Muda-muda dah ada masalah macam ni, baru 20-an dah ada masalah mati putih. Macam mana nak sampai 60-an korang period tapi tak ada nafsu. Korang period tapi tak ada keinginan, tak ada keseronokan, hidup yang empty, yang kosong, macam tu kan. Bukan kita kata kehidupan tu, seks ni adalah satu perkara yang paling penting dalam kehidupan, tapi kalau tak penting Allah tak cipta. Ada reason dia kenapa diciptakan benda ni, okey? Jadi kena jaga diri, penting sangat jagalah kaki kita dalam masa berpantang, sebab Kak Ija pernah tengok orang yang tumpah darah akibat tersadung, tumpah darah dan meninggal pun ada. Dan perkara ini adalah sangat serius sebenarnya kalau kena. Kalau tak kena, Alhamdulillah, tapi kita nak elakkan daripada kena. Okay? Jadi kena berhati-hati, kena selalu ingat, kena selalu soft, lembut kan. Memang dalam kita dalam pantang ni bukannya nak kata tak boleh buat semua benda, boleh, tapi kita buat dengan hati-hati dan buat dengan elok, maknanya dengan syarat yang betul. Maknanya buat dengan soft.
Ada benda yang berat-berat kita tak boleh buat, janganlah buat. Itu sebenarnya yang berpantang. Jadi tidaklah terlampau hektik, tidaklah terlampau mudah. Jangan terlampau ambil mudah dan jangan terlampau ambil sukar. Jadi jagalah diri sebaik yang boleh. Okay? Saya bakal Caesar 18 hari bulan ni. Bila paling awal boleh urut ya. Okey, bila Caesar, macam mana kita nak urut ya? Caesar, kalau Caesar kita jangan kata kita tak boleh urut. Sebenarnya ada banyak lagi bahagian lain yang kita boleh urut. Mungkin bahagian perut itu akan ditunggu dahulu, di-hold dulu sehingga lukanya baik. Tapi bahagian lain masih boleh diurut ya. Tangan, urat susu, urat kaki, urat belakang, semua boleh diurut. Urat di bawah ni, urat breast ni kan. Semua kita boleh urut. Tangan, kaki, kepala boleh diurut. Seawal bila ikut atas bidan, seawal bila dia boleh urut kita kan, dia boleh urut, bukan suruh urut perut, suruh urut badan dahulu. Bila luka Caesar dah baik, kita boleh mula urut dengan lembut ya. Luka Caesar dah baik, betulkan kedudukan rahim itu dengan sangat lembut ya. Sangat lembut, itu cara berurut Caesar. Caesar perlu urutan yang sangat lembut. Dan bila dah 30 hari luka dalam pun dah rasa baik, dah minum herbal, start ubat periuk pun dah memulihkan, baru kita start urut dengan lebih kuat sikit lah, betulkan kedudukan rahim, rasa sama ada dia kecut ataupun tidak. Caesar memang akan mengambil rawatan yang lebih lama kerana korang ada dua perkara yang perlu dirawat. Pertama, luka jahitan nak kena bagi baik dulu, sebab kalau kita tak baik, kita kuat-kuat pun bahaya, takut ada pendarahan. Jadi kita kena pastikan luka dalam baik dulu, baru kita boleh kuat-kuat. Jadi urutan untuk Caesar adalah urutan yang sangat mild, kena orang pandai, sebab dia kena tahu kat bahagian Caesar, bila rahim Caesar, kita kena rasa bahagian mana yang luka tu kan. Jadi kita jangan sentuh, kita sentuh kat mana yang boleh sentuh, macam tu. Okay? Orang yang murut dia tahu. Okey, Nailah Rejab. Okey, semoga dipermudahkan 18 hari bulan ni. Jangan lupa minum sepang kederang. Kalau Caesar nak bagi cepat baik, minumlah sepang kederang sampai luka Caesar sembuh, dan minum ubat periuk seterusnya sampai habis. Minum ubat sampai habis Kak Ija. Kalau Kak Ija bagi 3 paket, minum 3 paket sampai habis ya. Jangan kata saya 2 paket dah habis dalam pantang, lepas tu badan saya cepat sakit lah Kak Ija. Saya makan ubat Kak Ija, cuma sehari rapat tu adalah setengah botol lagi, tolak angin tu saya tak makan lagi. Saya minum ubat periuk je sebungkus. Jadi saya harap, saya berdoa kepada Allah supaya saya diberi kesihatan yang baik, macam tu. Jadi itu sangat tidak boleh, kerana herba yang kita ramukan, yang Kak Ija kata mengikut aturan, itu adalah yang dah tetap, yang dah bagus untuk korang, yang cukup-cukup untuk korang pulih bila habis. Habis baru pulih, tak habis tak pulih. Ya, tak habis tak pulih. Sama juga minum sepang, dia kata 7 hari, saya minum 3 hari je, lepas tu minum 7 hari. Kenapa? Ada sebabnya kenapa Kak Ija kata minum 7 hari. Ada sebab Kak Ija tetapkan minum ubat periuk itu daripada hari ke-8 sampai hari ke-44. Walaupun start lambat, korang kena habiskan cycle ni. Kalau start hari ke-5, minum sepang 7 hari juga daripada hari ke-5 tu. Lepas tu baru start ubat periuk. Okay, kenapa? Ada sebabnya. Sebab Kak Ija nak pulihkan korang punya luka. Sepang ni dia ada spesifik, dia punya khasiat, dia punya tujuan dia. Dan juga ubat periuk ada dia punya khasiat dan tujuan dia. Ubat herba ni bukan macam ubat hospital. Korang makan Panadol hilang sakit. Okey, hilang sakit, lepas tu lagi 2-3 hari demam lagi, makan Panadol hilang demam. Bukan. Obat herba ni adalah untuk rawatan. Rawatan ni dia ambil masa yang lebih lama. Jadi memang perlu 44 hari itu merubat mengikut aturan. Dan kalau berubat start lambat, contohnya saya Caesar, saya kena tahan dekat hospital 5 hari, balik boleh tak saya baru start? Boleh. Start macam hari pertama. Maknanya hari ke-5, 6, 7, 8 minum sepang 7 hari sampai luka luar pulih, baru kita start dengan ubat periuk macam tu. Dan habiskan ubat periuk tu sampai 3 pack minum walaupun kita dah habis pantang. Macam tu
Alhamdulillah, Naila Rejab dah standby ubat. Okey, jangan lupa. Sebab apa ramai yang PM Kak Ija. Kak Ija, saya sakit lah. Ada masalah kentut vagina, dia kata. Okey, banyak yang ada masalah kentut vagina. Sebenarnya kentut vagina ni sebab apa Kak Ija? Sebab ni lah, sebab tak cukup ubat. Senang cakap, sebab tak cukup ubat, rahim tak cukup masuk, tak kuat. Jadi Kak Ija nak bagi kuat, nak bagi tak ada boleh keluar-keluar angin. Ikut Kak Ija punya aturan tu. Ikut sampai habis. Okey, Kak Ija kata ambil set hash start daripada hari ke-7 sampai hari habis ubat. Makan sampai habis ubat. Even Kak Ija bagi korang ubat lebih daripada yang korang perlu, yang sepatutnya. Macam sari rapat tu Kak Ija kata sebulan pakai. Sebenarnya boleh pakai sebulan setengah. Kak Ija memang bagi ekstra selalunya. Kalau banjakani tu untuk sebulan kata, tapi tak, Kak Ija tetap juga bagi 44 biji. 44 hari korang boleh pakai. Jadi habiskan. Ubat Kak Ija buka je dah tak boleh pakai kemudian ya. Dah buka kena habiskan. Tak boleh simpan nanti nak pakai pula, tak boleh. Kak Ija tak campur bahan pengawet. Kak Ija tak campur bahan pengawet apa pun. Jadi nanti karang berbulat ke, masuk semut ke apa ke, korang makan bahaya. Jadi bila buka habiskan dalam masa yang ditetapkan. Okey? Macam tu. Jangan lupa. Ramai yang yang main-main berubat ni. Lepas tu dia bila ada masalah, dia kata dia berubat, dia mindset dia lain tau. Dia rasa dia makan dia minum 3 seteguk obat periuk tu, dia rasa macam dia dah berubat sangat dah. Bila rasa badan sihat, macam doktor kata, badan memang akan pulih. Badan memang akan pulih sendiri. Cuma adakah pemulihannya itu sesuai dengan badan kita ataupun tidak? Adakah pemulihannya itu dengan cara baik ataupun tidak? Macam buah memang akan layu. Kan? Berapa lama dia boleh tahan layu tu? Okey. Hai akak, nak cantik macam akak. Alhamdulillah. Jom cantik macam Kak Ija. Widalia Scarf HQ. Widalia Scarf. Ni nak cari scarf, boleh cari kat Widalia Scarf ni. Scarf cantik-cantik juga Kak Ija tengok dia punya scarf ni. Jangan main-main. Okey, kalau nak scarf boleh cari dekat Widalia Scarf. Okey. Okey, ada apa-apa lagi soalan nak tanya dengan Kak Ija? Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Sementara Kak Ija masih ada lagi masa 5 minit Kak Ija bagi sebelum kita rehat untuk solat maghrib. Kan? Petang-petang ni kita live dulu. Okey? Jangan lupa buat perkara-perkara yang remeh, yang rasa macam lagi satu macam duduk dalam aircon kan. Kenapa suka duduk dalam aircon, dalam pantang? Kita nak heat. Orang panas sikit tak boleh. Orang dulu duduk atas biang ni, atas bara. Atas bara, atas wap ni. Orang dulu duduk. Punya nak sihat. Korang duduk pakai kipas pun tak cukup sejuk lagi. Kena aircon. Anak saya tak boleh panas lah anak saya. Anak saya kalau tak ada aircon berpeluh-peluh. Dalam perut ada aircon ke ya? Pelik. Keluar-keluar pula anak nak kena ada aircon. Tak ada. Sebenarnya itu atas cara kita. Macam mana kita tackle the problem. Macam mana kita tackle the problem. Macam mana kita nak adapt to the situation. Macam mana diri kita, mindset kita nak disiplinkan diri kita. Okay? Jadi ini adalah satu perkara yang remeh-temeh yang selalu dilupakan. Saya buka aircon 28 je Kak Ija. Kenapa tak buka kipas? Okay, kita dulu dalam pantang buka kipas pun tak boleh hala ke kita tau. Kalau zaman Kak Ija. Tak boleh hala ke kita. Kita kena hala ke lain. Jadi kita rasa angin sahaja. Pakai makan herba kalau dulu Kak Ija buat. Korang cari dapat satu botol besar ni je kan. Zaman kita dulu satu tin Milo kena makan. Banyak sampai berpeluh-peluh ni. Macam tu. Okey, jadi jangan takut berubat. Jangan tak disiplinkan diri. Jangan tipu. Ramai orang sebenarnya dia sabotaj diri dia sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mensabotaj diri sendiri. Maknanya dia kata dia pantang tapi sebenarnya dia pantang tipu-tipu je. Dia tipu diri sendiri. Sama juga macam orang kata hari ni saya nak diet tapi tak apalah besok baru start diet. Okey, itu orang yang sabotaj diri sendiri sebenarnya. Percaya atau tidak, permasalahan itu kita yang mulakan. Dan seandainya kita menghadapi apa-apa masalah,
anak kita terbiar, suami kita terbiar, rumah tangga kita porak-poranda, itu adalah permasalahan yang bermula daripada kita. Kita sendiri yang start daripada sabotaj diri tu, banyak perkara boleh terjadi. Jadi sila jaga diri anda, sila kekalkan momentum anda, jaga perkara-perkara basic yang korang boleh buat walaupun kat mana saja. Bukannya keluar pergi klinik tak boleh pakai stokin, bukannya keluar pergi hospital tak boleh pakai stokin, masih boleh pakai stokin. Kenapa tak pakai? Kan kenapa tak pakai? Masih boleh ikat rambut, kenapa tak ikat? Bukan susah pun, macam benda tu nak pakai stokin tu macam korang kena tebuk kaki dengan paku pula kan. Macam susah sangat, macam sakit sangat, macam berdarah-darah keluar kalau pakai stokin. Sebenarnya kenapa mindset tu macam tu? Kita perkara simple tapi selalu sangat dilupakan, selalu sangat diabaikan. Benda-benda ni sangat membantu, insyaAllah kalau korang konsisten 21 hari itu akan menjadi kebiasaan, dan kalau korang konsisten selama 90 hari itu akan menjadi habit. Okay? Jadi teruskan menjaga diri, jangan sabotaj diri, dan Kak Ija rasa setakat ni dulu live Kak Ija petang ini. Kita sambung besok pagi insyaAllah dengan topik mati putik kan. Nak cerita pasal mati putik kan. Kita cerita pasal mati putik besok pagi. Sekian dulu daripada Kak Ija. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Ija, Berpantang by Nazira Prijan, sebab Kak Ija share semua balik live-live Kak Ija dekat YouTube Kak Ija, supaya korang boleh tengok, senang nak cari apa-apa permasalahan boleh cari dekat situ. Kak Ija nak kompos sampai ada 1000 tips dekat situ. Itu sebenarnya aimnya. Jadi jangan lupa like page Kak Ija Berpantang by Nazira Prijan. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan herba berpantang, boleh dapatkan di www.kitdara.com. Sekarang ni tengah ada promosi birthday, Lady Boss birthday, sangat menarik promosi. Kak Ija ada sediakan satu ramuan yang sangat awesome, iaitu masker Miss V dan masker puting payudara. Jadi adalah sangat terhad. Siapa cepat dia dapat, tak ada banyak sebab bahannya susah nak dapat. So sekian dulu daripada Kak Ija. Assalamualaikum, jumpa lagi besok pagi. Bye.